Surau ni. Surau. Atas. Oh, di sini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له صلاة وسلاما على خير نبي أرسلا وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره وولاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فأما بعد. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmat dan kurnianya sekali lagi kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama kita menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah dan dapat pula kita beriktikaf sementara menunggu kedatangan waktu Isyak, dan mudah-mudahan Allah menyampaikan kepada kita dengan waktu Isyak untuk sama-sama kita menunaikan solat fardu Isyak pula secara berjemaah, dan mudah-mudahan keseluruhan amalan-amalan kita itu dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala termasuk di antara amalan-amalan soleh kita di sisi Allah kelak, insya-Allah. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah sekalian. Pertamanya kita dan sekali lagi kita memanjatkan kesyukuran pada Allah Taala lah. Kerana setelah sekian lama kita bercuti, saya ambil cuti lah baru ni sebenarnya. Kuliah di sini tetap berterusan, tetapi saya ambil cuti sebab biasalah mesti cuti sekolah kan. Orang pun nak berjalan juga, kita pun jadi driver ni ikut je lah. Jadi 2 minggu baru ni, saya hampir 2 minggu lah saya tak ada. Jadi pada malam ini kita menyambung kembali perbincangan kita daripada ilmu faraid ni, yang mana kita sebenarnya pun nak memulakan pada pengakhiran. Memulakan pada pengakhiran macam mana? Pengakhiran tahun 2018 kan. Nanti tahun depan pula sambung. Dengar tahun depan tu macam jauh kan, tapi minggu depan je lah kan. Macam itulah lebih kurangnya. Jadi kita di penghujung tahun 2018 ni, dan kita akan menyambung kembali perbincangan kita ini, yang mana dalam perbincangan kita yang lepas kita telah membincangkan golongan yang mendapat harta pusaka daripada golongan yang disebut sebagai waris utama. Daripada waris-waris fardu ini ada golongan yang disebut sebagai waris utama, kemudiannya waris ganti, kemudiannya satu lagi ialah waris kedua. Macam tu pembahagian dia secara asasnya. Jadi sekarang ni kita masih lagi membincangkan daripada waris utama. Kalau dalam borang pemohonan pusaka tu, kalau kita minta tu dipanggil sebagai, dalam borang tu disebut sebagai waris qadim. Disebut dengan waris qadim. Waris qadim ni waris utama lah kan. Yang terdiri daripada siapa? Siapa waris utama ni? Daripada 25 orang waris, ataupun kalau kita buang pembebas hamba di kalangan lelaki dan perempuan, tinggal 23 orang. Ada 14 di kalangan lelaki dan juga 9 di kalangan perempuan. Jadi kalau dihimpunkan semua ni kan, ada kelompok pertama, kategori pertama dipanggil sebagai waris utama, ataupun dalam orang pusaka tu dipanggil sebagai waris qadim. Ada berapa orang waris qadim? Siapa mereka? Waris utama ada dalam jadual kat depan kat luar tu. Kalau nak cek balik yang terdiri daripada pertama ayah, ibu kan. Kalau daripada atas tu kan, carta yang pernah kita buat tu, daripada atas ayah, ibu, kemudiannya pasangan semati, suami dan isteri, dan akhir sekali
anak lelaki dan juga anak perempuan. Ada 6 orang. Jadi dia tanya situ, kalau dalam orang tu siapakah waris utama dia, kita kena kenal lah siapa waris utama, kan? Jadi itu antara faedah kita mempelajari ilmu faraid ni lah. Jadi kita kenal siapa waris utama kita. Jadi waris utama ni, mustahak yang kita kena tahunya daripada waris utama ni apa dia. Kalaulah berhimpun ke semua waris-waris tadi, katakanlah kebetulan seseorang tu mati, semua waris-waris ni ada. Macam tu. Jadi siapakah yang berhak menerima pusakanya? Ada tak siapa-siapa yang terhalang, terdinding daripada menerima pusaka? Hanya 6 orang sahaja yang tidak terdinding, iaitu waris utama ni. Waris utama ni tidak akan terdinding dengan mana-mana waris yang ada. Ada daripada senarai waris tu, kan, lebih kurang katakanlah semua 24 orang tu ada belaka, kan, maka yang 6 orang ini iaitu waris utama tidak akan terdinding. Sama ada dengan orang lain, daripada kategori waris ganti dan juga waris kedua, ataupun sama-sama dia sendiri. Ke-6 orang ni tidak akan mendinding di antara satu sama lain. Dalam erti kata yang lain, mereka ni akan menerima, wajib terima. Waktu yang kita kena tahu tu. Baik. Okey, boleh Jadi kita dah bincang hak yang dahulu, suami, kan, isteri, kemudiannya bapa. Dan kita dah sebut dah bahagian bapa yang lepas, iaitu wali abawaihi likulli wahidin. Dia punya punca kuasa dia ialah daripada firman Allah SWT, surah An-Nisa ayat 11. Allah menyatakan wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakul lahu walad wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth. Dan untuk kedua ibu bapa, ni sebenarnya ayat ni menyentuh bahagian ibu bapa sekaligus, tapi kita fokus pada bapa dulu-dululah, kan. Kena masuk satu-satu. Masuk dua-dua kat gikang, boleh je, takut nanti terkeliru. Okey. Dan untuk kedua ibu bapa, dia kata bahagian masing-masing 1/6 daripada harta yang ditinggalkan jika yang meninggal itu mempunyai anak, kan. Jika orang yang meninggal itu tidak mempunyai anak, maka dia diwarisi oleh kedua ibu bapanya sahaja, maka ibunya mendapat 1/3. Jadi secara kesimpulan, ulama mengatakan daripada ayat ini, bahagian berapa? Bahagian bapa ni ialah silap. Okey, bahagian bapa ni ada 3 keadaan dengan syarat dia. Pertama, dia dapat 1/6 sekiranya si mati mempunyai anak. Itu kita yang letak dulu bahagian bapa. Jadi ayah-ayah yang ada depan ni kena ingatlah bahagian masing-masing. Okey, dan bakal ayah. Okey, jika mempunyai si mati itu mempunyai anak, maka ayah kepada si mati akan mendapat 1/6. Itu dulu pertama. Kemudian jika, kan, si mati itu tidak mempunyai anak lelaki ataupun cucu lelaki daripada anak lelaki, maknanya yang meninggal itu adalah anak juga tapi waris perempuan. Sama ada anak perempuan ataupun cucu perempuan daripada anak lelaki, maka, kan, ayah akan mendapat 1/6 campur baki, dan maknanya dia dapat 2 sekaligus. Okey. Dan akhir sekali ayah akan mendapat baki, ataupun baki ni disebut dalam istilah dia asabah dalam ilmu faraid. Asabah, ayah akan mendapat baki ataupun asabah ini jika si mati tidak mempunyai anak. Ini syarat untuk ayah, bahagian-bahagian dia dan juga syaratnya. Jadi ayah ni sebenarnya, dan juga kalau kita tengok nanti dalam perbincangan untuk waris ganti nanti ada datuk yang menggantikan tempat ayah. Jadi ayah dan datuk ini sebenarnya merupakan insan yang istimewa di kalangan waris. Kerana apa? Kerana biasanya waris akan menerima fardu sahaja, ataupun katakanlah menerima asabah pun asabah sahaja, kan. Tetapi ayah ni boleh terima fardu, iaitu 1/6 bahagian dia, dan juga asabah bahagian baki secara serentak, sekaligus. Orang lain tak boleh terima macam tu. Orang lain kalau terima satu saja dalam satu keadaan. Kalau dia katakanlah anak perempuan, dia terima fardu kalau dia saja anak perempuan, kan, ataupun ada anak perempuan lain, fardu lagi. Tapi bila ada je anak lelaki bersama dengan dia akan mendapat asabah, tak boleh dah dapat fardu. Kerana apa? Kerana adanya anak lelaki bersama anak perempuan, kan, saudara dia, adik-beradik dia. Jadi maknanya dia cuma boleh satu bentuk bahagian sahaja daripada pusaka itu dalam satu-satu masa.
Tak boleh dapat dua. Tapi ayah ni, ataupun kalau katakanlah datuk yang menggantikan tempat ayah, kan, ayah iaitu datuk daripada sebelah ayah lah maknanya, maka dua orang ni boleh mendapat fardu dan juga asabah, bahagian fardu dan juga baki, kan, secara serentak. Bergantung pada syarat lah, tengok pada situasi kes dan tengok pada syarat dia, macam mana nak dapat tu. Baik, jadi kita berhenti dulu sikit. Ni sekadar imbasan sahaja daripada perbincangan kita yang lepas. Sebenarnya dalam perjumpaan kita yang lepas, kita ada meninggalkan soalan kerja rumah, kan. Cikgu ada, cikgu ada. Siapa lagi ada? Cikgu ada tak? Cikgu ada. Alhamdulillah lah, kan. Orang lain tak tahu buat ke tak ni soalan kat rumah ni. Kita tengok soalan. Baik. Jadi sebelum kita pergi dengan lebih lanjut kes ayah ni, kita tengok soalan. Ada dua soalan saya tinggal, okey, boleh? Kita tengok soalan dululah, kan, untuk panas-panaskan bincangan ni, lama dah tinggal ni, kan. Okey, kalau biasa buat tak ada masalah, boleh ingatlah. Kalau tak ingat, kita perangatkan kembali, hangat-hangatkan kembali. Baik, baik, soalan ulang kaji yang pertama menyentuh soalan berkenaan dengan suami. Okey, okey, soalan dia, iaitu seorang wanita meninggal dunia dan meninggalkan suaminya seorang, ada suami, perempuan seorang je lah suami dia. Orang lelaki je boleh buat, dia isteri 2, 3, 4 orang, tapi setakat 4 lah. Seorang wanita meninggal dunia dan meninggalkan suami, 2 anak lelaki dan 2 anak perempuan, serta wang berjumlah RM10,000. Ini soalan dia yang kita tinggalkan pada perjumpaan lepas. Boleh rupa dia, gambar rajah tu macam tu lah. Bila dapat soalan tu, kita buat dalam bentuk gambar rajah. Ingat lagi macam mana nak buat gambar rajah ni? Nanti kita tengok semula lah. Tak bincang lagi lah hari minggu ni. Kita bincang soalan dulu. Nak buat, kalau ada orang tak ingat, nanti beritahu. Minggu depan kita akan cuba bincang balik macam mana nak buat gambar rajah, nak ingat balik waris-waris yang layak menerima pusaka. Sebab waris ni ramai, tetapi siapakah yang layak menerima pusaka? Ada orang kadang-kadang dia waris tetapi tidak layak terima pusaka. Ada orang dia waris, tapi bagaimana bentuk pusaka yang dia terima? Adakah secara baki, asabah, ataupun secara fardu, ataupun baki dan asabah? Itu kita kena tahulah. Okey. Jadi ni soalan pertama kita. Macam mana? Boleh buat tak? Ada buat dah? Siapa boleh jawab? Nak suruh jawab kat depan. Okey. Kalau tidak, kita tengok dulu tengok macam mana boleh cuba tengok kepada contoh jawapan ini boleh okey. Boleh bandingkan dengan contoh jawapan yang telah tuan-tuan buat kat rumah. Okey. Soalan dia ialah seorang lelaki seorang wanita meninggalkan suami dia. Okey, dia ada suami. Sekejap. Tebal ni. Dia ada suami. Boleh. Kemudiannya dia ada 4 orang anak, kan? Iaitu anak lelaki, kita ringkaskan dengan bentuk simbol AL. Okey, 2 orang. Kemudiannya ada 2 orang anak perempuan. Boleh. Ada 4 orang. Okey. Mudah je. Okay, tak ada dah kan? Yang ni je. Okey, baik. Macam tu. Kita susun dia dalam satu bentuk kolom, satu bentuk dalam satu kotak. Ini maknanya daripada masa kita dapat soalan tu, lepas tu kita buat dalam bentuk gambar rajah, kemudiannya kita pindahkan dalam bentuk jadual pengiraan. Okey, kita letakkan sampai sekarang ni, ini dipanggil sebagai ilmu nasab. Mana kita nak mengenal pasti, kan, siapakah waris yang layak menerima pusaka. Sebab ada juga waris tetapi tidak layak menerima pusaka. Jadi orang cerita, kan, mari mengadu masalah, ustaz begini, kan, cerita panjang lebar ni. Kita kena tahu, kena tulis kat mana siapa waris dia. Macam tu, kan. Jadi bila kita dapat mengenal pasti siapakah waris yang layak tu, dapat satu ilmu, dipanggil ilmu nasab. Ilmu mengenal pasti waris-waris dia, kan, nasab keturunan waris. Okey. Kemudiannya kita pergi kepada ilmu yang kedua, dipanggil ilmu apa dia? Ilmu fatwa, iaitu memberikan hukum, kan, memberikan kedudukan siapakah yang layak menerima pusaka.
kan. Dengan keadaan, dengan berapakah kadar pengiraan kadar dia. Baik, kalau suami dalam keadaan ini, berapakah yang dia layak menerima daripada pusaka yang ditinggalkan? Berapa yang dia layak? Okey. Suami dapat berapa dalam kes ni? Okey. Ingat balik. Suami dia ada dua syarat dia. Kan? Bahagian dia ada dua. Dengan syarat dia, pertama apa? 1/2 bahagian dia dengan syarat si mati tidak meninggalkan anak. Yang kedua, 1/4, separuh daripada 1/2, iaitu syarat dia apabila si mati ada anak. Ingatlah tu. Alhamdulillah. Jadi bila berkeadaan tu, kita pun analisa daripada kes ni. Ada anak tak kepada si mati? Ada. Anak ni anak kepada si mati. Walaupun suami tu menikah dengan isteri tu, kadang-kadang suami menikah dengan janda. Contohnya. Jadi kena pastikan anak tu anak si mati. Okey. Yang kita akan masukkan ni anak kepada si mati. Kalau dia tak, si mati dengan suami tu ada anak, dia tak pernah menikah lain, tak apalah, tak ada masalah lah. Tapi pokoknya kan, persoalan dia mesti anak kepada si mati. Sebab memang takut dia pernah bernikah lain kan, ada sejarah perkahwinan yang lampau. Jadi suami ni bila tengok si mati tu ada anak, maka suami mendapat separuh daripada bahagian dia yang penuh, iaitu berapa? 1/4. Bahagian penuh dia 1/2. Bahagian mengurang dia, separuh dia ialah 1/4. Okey, macam tu. Jadi memutuskan hukum ini kan, kedudukan suami mendapat 1/4 ni dipanggil ilmu fatwa. Okey. Kita memberi hukum berapa layak dia dapat. Okey. Anak-anak berapa dia dapat? Asabah. Kenapa dia dapat asabah? Kenapa dia dapat asabah? Kerana ada anak lelaki. Bila ada anak lelaki, maka dia akan dapat asabah. Kan? Anak perempuan, kalau ada anak perempuan saja, anak perempuan dia akan dapat bahagian fardu. Kalau dia seorang, 1/2. Kalau lebih daripada seorang, dia dapat 2/3. Tetapi apabila berhimpun di antara anak-anak itu ada anak lelaki, kan, maka dalam kes ini dia akan ikut anak lelaki. Dia akan ikut anak lelaki, di mana mereka semua akan mendapat asabah. Anak lelaki, kalau anak lelaki saja memang dia asabah dah lah bahagian dia. Power tak power orang lelaki ni kan, dia mengasabahkan kan, menyebabkan anak perempuan, saudara perempuan yang bersama dengan dia ni akan mendapat asabah. Dan kaedah pembagian asabah ni kita kena ingat, iaitu dengan kadar lelaki dapat 2 bahagian, perempuan dapat 1 bahagian. Okey. Jadi kita letakkan dia dengan simbol asabah A. Macam tu. Ni kita nak peringat balik lah ni kan. Takut cuti-cuti ni kan, tak ingat balik kan. Ustaz pun kan, walaupun cuti ada juga orang tanya soalan. Nanti kita tengok soalan yang diajukan masa cuti baru ni. Dalam WhatsApp ada orang hantar baru ni Okey. Jadi selepas itu memutuskan di antara waris-waris ni menerima 1/4 dan juga asabah ni dipanggil ilmu fatwa. Seterusnya kita nak berpindah kepada ilmu yang ketiga. Dalam ilmu faraid dia ada 3 ilmu. Ilmu nasab, ilmu fatwa, dan satu lagi ilmu matematik. Ilmu nak mengira. Kalau tak kira, beritahu macam ni saja tak selesai. Sebenarnya tak selesai. Dan boleh kadang-kala menyebabkan salah juga kan, dari segi pembahagian. Jadi kita kena kira. Okey. Jadi macam mana nak kira? Okey, jadi sekarang ni daripada bahagian-bahagian ini kita mesti menentukan berapakah bahagian yang perlu dipecahkan daripada harta yang ditinggalkan, iaitu sebanyak RM10,000. Macam mana kita nak pecahkan? Jadi kita cari pembahagi dia kan. Kita tengok daripada bahagian fardu, ada bahagian fardu. Ada berapa bahagian fardu? Cuma ada satu saja, iaitu 1/4. Jadi kita ambil pembawah dia 4 ini, kita naikkan ke atas. Jadi asal masalah ini merujuk kepada bahagian ataupun saham yang perlu dipecahkan daripada harta yang ditinggalkan oleh si mati. Jadi maknanya kena pecah kepada berapa bahagian? 4 bahagian lah. Begitu kan. Jadi 1/4 daripada 4, 1 lah. 1 bahagian jadi asabah ni berapa? Asabah ni baki. Jadi cara dia nak tahu 4 tolak 1, maka kita akan dapat 3 kan, bahagian dia. Okey, 3 adalah jawapan kepada asabah dia. Tapi selesai tak lagi? Tak lagi. Sebab apa? Sebab kita tak tahu sekarang ni. Sebab tu kita kena kira. Sebab sekarang ni kalau kita berhenti sampai kita kata anak-anak dapat asabah. Jadi bila kita kira, tengok-tengok keluar untuk asabah ni 3. Sedangkan orangnya ada 4. Tak boleh nak bagi juga kan. Tambah-tambah
bila dalam keadaan asobah ini, bila berlainan jantina, kita kena tengok bahagian-bahagian masing-masing. Lelaki dapat 2 bahagian kan. Kalau kat sini dia 2 bahagian. Kalau perempuan 1 bahagian. 2 bahagian dan 1 bahagian ini kita kena ingat kaedah cara nak bagi dia, nak letak ni ialah setiap di kalangan waris itu yang menerima asobah ni, lelaki dapat 2 bahagian, perempuan dapat 1 bahagian daripada bahagian baki tersebut. Bukannya lelaki dihimpunkan bagi 2 bahagian, perempuan dihimpunkan beri 1 bahagian. Bukan. Ada juga orang buat kira macam tu. Pernah berlaku kes. Jadi kita kena faham ni kan. Tempat kita alhamdulillah, sebab kita dah cerita awal-awal, tak ada masalah lah, orang tahu. Maknanya dalam bahagian ni anak-anak ni yang menerima asobah, lelaki setiap seorang dapat 2 bahagian, perempuan dapat 1 bahagian. Itu cara dia. Tapi ada juga orang yang mungkin dia salah faham. Dia dengar macam mana ke kan, sambil-sambil mengatuk ke kan. Contohnya tiba-tiba tok guru kata dapat asobah laki 2 bahagian. Dia kejut kan. Perempuan 1 bahagian. Maka dia pun ingat semua lelaki kalau macam ni dua-dua orang lelaki ni 2 bahagian kan. Dia buat 2 bahagian tu, lelaki ni 2 bahagian kan. Maknanya kumpul dua-dua lelaki ni bagi 2 bahagian, kumpul 2 perempuan ni bagi 1 bahagian kan. Ada juga orang buat macam tu. Kalau kena orang lelaki lebih ramai daripada perempuan, rugi orang lelaki. Kan. Sebab tu kena tahu kaedah mengira. Itu dipanggil ilmu matematik. Okey. Jadi kita tengok sini berapa jumlah kalau kita nak bagi dengan 3 ni kan. Jadi kita kira 2 campur 2 campur 1 campur 1 6. Bukan 6, 4 8. 8 silap. 8 bahagian. Jadi 3 6 betul betul, silap. Silap saya. Okey, minta maaf Okey, 6 bahagian. 2 campur 2 4 campur 1 1 6. Okey. Jadi jumlah dia 6. Jadi 3 ni tak boleh nak bagi dengan 6. Tak boleh nak bagi dengan 6. Okey. Jadi nak buat macam mana? Kena darab balik. Ambil jumlah bahagian hak yang waris-waris menerima secara asobah ini, naikkan ke atas. Darabkan dengan 4. Kita buat macam tu. Darabkan dengan 4 ni, darabkan dengan 6. 6 ni kita buat naik ke atas. Jadi kita beritahu bahawa di situ kan 6 tu didarabkan dengan 4. Maka kita akan dapat asal masalah baru, iaitu bahagian saham yang baru yang perlu kita buat kan, iaitu 6 darab 4 24 kan. Okey, jadi buat kolom baru. Okey. Jadi maknanya 10,000 nanti bukan dibagi kepada 6 dah, dibagi kepada 24. Okey. Lepas tu setiap bahagian saham tadi kena darabkan dengan 6. Tak boleh yang atas saja, yang bawah pun kena darab juga. Jadi 6 darab 1 6 untuk bahagian suami. Lepas tu untuk bahagian anak-anak 6 darab 3 18. Ataupun cara shortcut kita nak buat boleh juga dengan cara 3 darab 2 terus kan. 3 darab 2 6, 3 darab 2 6, 3 darab 1 3, 3 darab 1 3. Maka kita jumlahkan 6 campur 6 campur 3 campur 3, dapat tak 18? Dapat 18 Dan lepas tu kita jumlahkan semua sekali, mesti bahagian saham-saham yang diterima oleh waris ini dapat sama dengan atas dia 24. Kalau tak dapat 24 tu kena kira balik kat mana silap kan. Ni tujuan kenapa kita buat pengiraan ini dalam bentuk jadual macam ni. Ataupun satu lagi, kalaulah katakanlah kita dapat jawapan ini mengurang kan, maknanya bahagian saham ni ada yang berbaki lagi, ataupun katakanlah bahagian saham tu terlebih daripada hak atas ni, itu masuk kaedah-kaedah pengiraan yang seterusnya. Okey. Jadi sekarang ni kita tengok ada baki tak? Cukup-cukup tak? Betul cukup-cukup. Cukup-cukup lah kan, sebab hak asobah ni membolehkan anak-anak dah. Okey, jadi sama. Jadi selesai lah macam tu. Jadi suami 1/4 daripada pusaka ni bahagian dia bersamaan 6/24. Anak-anak ni lelaki 3 asobah dia ni kan bersamaan dengan 6/24 untuk anak lelaki, setiap anak lelaki ni, dan untuk anak perempuan ini setiap anak perempuan akan dapat 3/24. Baik. Baru selesai bahagian masing-masing. Seterusnya macam mana nak tahu pula keadaan dia, kadar dia, iaitu RM yang ditinggalkan tadi RM10,000 bahagikan dengan berapa? Ambil asal masalah yang terakhir ataupun dipanggil sebagai tasheh ataupun sah masalah. Istilah dia bahagikan dengan 24. Keluarkan alat pengira masing-masing. Kira lah.
Ada handset tu jangan malu-malu buat keluar. Masa belajar ni lah boleh guna handset okey. Boleh? Dapat? Berapa dapat? Nampak pula. Oops. Kat mana ni? Okey. Jadi kita dapat 10,000 bahagi 24 bahagian. Okey. Bahagi dengan 24, maka satu bahagian bersamaan RM RM416.66 67 lah kita bundakan 67 sen. Itu satu bahagian daripada 24 bahagian yang dibahagikan daripada jumlah harta yang ditinggalkan sebanyak RM10,000. RM10,000 tu bahagian dia, satu bahagian daripada 24 ialah RM416.67. Jadi ini baru bahagian, satu bahagian. Jadi bahagian ini nanti perlu didarabkan dengan setiap bahagian yang diperolehi oleh waris. Maknanya kalau katakanlah suami tadi dah dapat berapa? 6 bahagian. Maka RM416.67 ni darabkan dengan 6 bahagian. Keluarlah berapa jawapan dia untuk bahagian suami. Anak lelaki pun begitu, anak perempuan pun begitu, darabkan. Barulah keluar berapakah jumlah daripada RM10,000. Dapat? Macam tu. Kaedah tu. Nak kira ke? Kira kat rumah boleh saya bagi setakat tu dulu. Lepas tu baki tu cuba kira. Baik. Seterusnya untuk soalan kita yang kedua, ada dua soalan saya tinggal baru-baru ni kan, iaitu soalan yang kedua boleh dapat kaedah pertama boleh faham, boleh nampak cara dia okey silap itu lagi. Okey, yang kedua soalan dia ialah ni kes melibatkan ayah. Seorang anggota polis mati meninggalkan suami, sepasang anak, iaitu anak lelaki dan anak perempuan, ada ayah dan juga seorang saudara kandung, iaitu saudara seibu sebapa lelaki, adik-beradik lelaki dia. Okey, dan harta yang ditinggalkan berjumlah RM30,000. Macam mana pula kita nak selesaikan kalau macam kes macam ni? Jadi dapat kes ni untuk memandu kita kepada macam mana nak jawab soalan tu, kita buat gambar rajah dululah kan. Tengok kedudukan dia supaya kita dapat check. Kalau salah ke kat mana ke, tengok siapa yang menyudahkan bahagian pusaka ni kan, iaitu yang mendapat bahagian baki. Kalau istilah orang belajar faraid zaman ni sekarang ni, kalau orang-orang yang takaful ataupun insurans, ada orang takaful dan insurans, dia orang guna istilah sebagai orang yang menerima asobah ni dipanggil sebagai stopper, penghenti. Maknanya orang yang menghabiskan bahagian. Kita dalam kitab-kitab lama ni kita belajar menghabiskan bahagian. Dia orang putih sikit, canggih sikit, stopper dia panggil. Bukan stopper. Okey, baik jadi rupa dia macam ni soalan dia. Jadi bila kita dah buat macam ni, ini baru dipanggil ilmu nasab. Sekarang ni kita nak pindahlah, kita pindah kepada jadual pengiraan dia. Okey, boleh? Dapat ni soalan ni, faham macam mana harta dia RM30,000. Baik. Sekarang ni kita pindah kepada bentuk jadual pengiraan dia pula. Baik. Yang kedua boleh saya buatkan yang kat bawah sambung kat bawah dulu. Baik, siapa yang meninggal tadi? Anggota polis kan. Siapa waris dia? Iaitu suami. Okey, boleh. Kemudian siapa lagi? Anak lelaki dan anak perempuan. Bapa dulu. Letak bapa dulu. Bapa ataupun ayah. Kemudiannya anak lelaki seorang, anak perempuan seorang. Kemudiannya dia ada adik-beradik kandung kan. Adik-beradik kandung, saudara seibu sebapa lelaki kan. SIBL saudara seibu sebapa lelaki. Macam tu kita buat simbol dia untuk mudahkan kita punya penulisan kita dalam jadual. Baik, lepas tu kita buat kolom dia.
Buat dia punya kotak dia. Itu yang pertama. Okey, boleh Kemudian kita tengok bila dah buat macam ni, barulah kita pindah kepada analisa dia. Berapakah yang layak diterima oleh setiap waris? Ayah, mula sekali siapa? Suami dapat berapa? 1/4, sama macam tadi kan. Kenapa? Hujah dia. Kenapa? Kerana ada anak. Bila kita nak tahu 1/4 tu, kena tanya. Kenapa dapat 1/4? Kerana ada anak. Itu mahal jawapan. Kenapa dapat 1/4? Tahu rasa nak bagi 1/4 pula kali ni. Tak boleh. Kena tahu kenapa tak bagi 1/2? Kerana ada anak. Jadi si mati ada anak, maka suami layak dapat 1/4, separuh daripada 1/2. Berapa bahagian bapa? Tengok. Bila si mati ada anak, maka dia dapat 1/6 dulu. Bagi dia bahagian 1/6 dulu. Okey. Bapa akan dapat 1/6. Kenapa? Ada anak, iaitu anak lelaki dan anak perempuan dalam kes ni. Boleh? Lepas tu seterusnya, anak lelaki dan anak perempuan dapat berapa? Dapat asabah. Macam atas tadi kan. Asabah. Okey. Manakala adik-beradik kandung dapat berapa? Dapat kosong. Maju kosong. Ada dua jawapan. Maju kosong, tak ada. Macam mana? Berapa jawapan yang patut nak bagi ni? Tak ada. Okey. Dalam kes ni kita tengok. Dalam kes adik-beradik ni, bila ada je ayah, maka ayah akan mendinding adik-beradik. Tiga kategori adik-beradik, iaitu adik-beradik seibu sebapa, iaitu adik-beradik kandung lah. Kemudiannya adik-beradik sebapa, dan akhir sekali adik-beradik seibu. Bila ada je ayah, maka dia terhalang, terdinding. Mahjub dia panggil dalam istilah dia. Kita bagi dia mahjub. Terdinding dengan sebab kenapa? Ada ayah. Okey. Dan sebaik-baiknya dalam pengiraan ini, saya kalau sebagai, mungkinlah saya ni tak pandai lagi sebenarnya, tak mahir lagi orang ada lagi orang lebih mahir pada saya. Saya suka meletakkan orang yang mahjub ni juga dalam pengiraan, supaya kita nampak berapa bahagian dia. Kadang-kadang ada juga setengah-setengah orang kata tak payah letak, dah dia tak dapat, tak payah letak lah, tak payah masuk. Sebab ada beberapa pengiraan tertentu, iaitu contohnya pengiraan yang melibatkan ibu, permasalahan berkaitan dengan ibu apabila bertemu dengan adik-beradik si mati, ibu kepada si mati, dan juga adik-beradik si mati. Jadi bilangan adik-beradik dia mempengaruhi kepada berapakah bahagian yang diterima oleh ibu, sama ada adik-beradik ini menerima pusaka, iaitu dalam keadaan ayah tidak ada, bapa tidak ada, ataupun dalam keadaan tidak menerima pusaka. Macam keadaan ni tak terima pusaka lah, sebab bapa ada. Ibu tidak mendinding adik-beradik, ayah yang mendinding adik-beradik. Jadi dalam keadaan itu, orang yang dimahjubkan itu, iaitu adik-beradik, dia kalau kira tak terima pusaka, mahjub dengan ayah. Tetapi kalau ada ibu, dia akan mempengaruhi bahagian ibu. Jadi kerana itu, saya lebih suka tulis, sebab untuk peringatan. Kalau tidak orang tak faham nanti. Kalau orang tengok kenapa dapat ibu dapat 1/3, kenapa dapat 1/6, dia akan timbul persoalan. Kenapa kita tidak tulis orang yang menerima, yang terhalang tadi, terdinding dengan sebab ayah, iaitu adik-beradik. Jadi untuk memudahkan pengiraan kita ni, kita tulislah, itu cadangan saya lah. Kalau ada orang lain kata tak apa, saya tak ada masalah, tak pula lah, ada juga orang ambil begitu, tapi untuk memudahkan kita tulislah, untuk kita nampak berapa bahagian dia. Baik, jadi sekarang ni ada dua bahagian fardu, iaitu 1/4 dan juga 1/6. Berapakah asal masalah yang kita nak letak kat atas ni? Bahagian dia, jadi kita tengok pembawah dia, iaitu 4 dan 6. 4 dan 6, di mana 4 dan 6 ini kita ambil gandaan sepunya terkecil. Tengok kepada sifir dia. Kena ingat sifir lah. Sebab tu kalau ada anak tu balik rumah lepas ni, azam pertama berkaitan dengan ilmu faraid ni apa dia? Hafal sifir. Macam saya dulu, ayah saya semua hafal sifir, masa sekolah rendah tanding adik-beradik 3 orang. Siapa yang ingat dapat jam, tak ingat tak dapat jam.
Masa proses nak ingat tu kan, sampai CP12 tu kan, nak boleh keingat tu, tak ingat, rotan dulu. Makan roti panjang dulu kan, macam tu. Akhirnya alhamdulillah ingat kan. Jadi boleh pula kita buat faraid ni. Jadi tu azam kita, kalau boleh kita boleh buat lepas ni Jadi ganda sepunya terkecil dia, ni saya tunjuk sikit untuk kalau ada orang baru nak tengok kan macam mana cara nak cari kan. Kita buat sifir 4 dan juga sifir 6. Okey, di mana kita cari gandaan sepunya dia yang terkecil. Okey, 4 sifir 4, 8 12 16 kan, betul. Okey, 6 12 18. Jadi kita tengok bahagian mana yang kecil, 12 kan. Jadi kita ambil yang 12 ni, kita ambil bahagian yang terkecil. Jangan ambil yang persamaan melibatkan nombor yang besar, sebab nanti dia nombor di atas ni dia akan jadi lebih besar. Kita cari yang terkecil. Kalau tidak susah kita kan bila ada melibatkan pengiraan yang seterusnya. Jadi 12 ni kita letakkan di atas je, sebab gandaan sepunya yang terkecil dia ialah 12. Itu kaedah cara nak cari Okey. Jadi 12 bahagi 4 3, 3 darab 1 3. Itu bagi ayah. 12 bahagi 6 2, 2 darab 1 2. Jadi 3 campur 2 5, 12 taluk 5 kita dapat 7. 7 bahagian asobah. Macam tu. Itu cara dia Untuk yang mahjub ni kita buat tanda palang. Mana tak ada lah bahagian dia. Sebab dia terdinding dengan ayah. Okey, sekarang ni berapa bahagian dia? Sebelum kita bahagi ni kita kena selesai dulu, tahu dulu anak lelaki dengan anak perempuan ni berapa bahagian dia setiap seorang. Okey, jadi kita kira bila berlainan jantina kita bahagikan 2 bahagian untuk lelaki, 1 bahagian untuk perempuan. Jumlah dia berapa? 3. Jumlah dia 3. Baik. Jadi 7 boleh tak bagi dengan 3 bahagian? Tak boleh. Jadi sekali lagi 3 ni kita naikkan kepada 12 kan. Naikkan ke atas, darabkan untuk mendapatkan asal masalah baru, bahagian saham yang baru, iaitu berapa? 3 darab 12 36. Okey. Jadi yang bawah ni semua kena darab dengan 3 belaka. 3 darab 3 9, 3 darab 2 6, 3 darab 7 21. 21 bahagikan dengan 3 bahagian tadi, lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Ataupun cepatnya 7 darab 2 14, 7 darab 1 7. Maka kita akan dapat 21 juga. Boleh. Ni sebab kita masuk dah round yang seterusnya ni, jadi saya ajarlah teknik yang laju sikit kan. Kalau dulu kita buat satu-satu lah. Okey, boleh. Jadi selesai bahagian tu kira jumlah semua dalam ni mesti dapat 36 balik. Baik, jumlah harta yang ditinggalkan berapa tadi? RM 30,000. Okey. Bahagikan dengan berapa? Ambil asal masalah yang terakhir. 36 bahagian. Jadi kita akan dapat berapa? Okey. 30,000 bahagikan dengan 36 bahagian, maka kita akan dapat sebanyak RM RM833.33 untuk satu bahagian daripada 36. Maknanya RM30,000 ni kalau bagi 36 bahagian, satu bahagian dia berjumlah RM833.33. Tak selesai lagi sebab ini baru satu bahagian daripada 36. Jadi kan kita kena darab balik dengan bahagian yang diperolehi oleh waris tadi. RM833.33 darabkan dengan 9 bahagian untuk bahagian suami, darabkan dengan 6 bahagian untuk bahagian bapa, 14 bahagian untuk anak lelaki dan 7 bahagian untuk anak perempuan. Dalam kes ni barulah kita dapat berapakah jumlah masing-masing daripada RM30,000. Okey, boleh. Selesai kat situ. Untuk kes yang kedua, kerja rumah kita. Kemudiannya saya ambil masa sikit kita berhenti 8.30 boleh? Macam biasa kena berhenti pukul 10 lah ni. Okey, ni kes yang saya nak cerita ni ialah kes yang berkaitan dengan ada satu soalan yang orang tanyakan kepada saya ketika bercuti baru ni. Okey, di mana seorang lelaki mati meninggalkan seorang isteri, ayah dengan mak mati dulu dah. Datuk nenek pun tak ada dah sebab orang tua sangat-sangat dah lah kan. Jadi datuk dan nenek si mati ni tak ada lah. Okey. Jadi dia cuma ada isteri je. Hak yang tinggalnya masa tu seorang dan 13 orang anak lelaki serta 6 orang anak perempuan. Boleh. Ramailah sikit anak dia kan.
Jadi yang tanya saya ni ustazah. Yang tanya saya ni ustazah. Kan? Dia sebenarnya dia mahir juga. Saya pun berdebur kalau nak jawab soalan dia ni. Kan? Takut dia nak test saya. Kan? Bimbang juga nak jawab ni. Kan? Takut kita pun salah juga kan. Orang-orang hebat juga. Okey. Jadi dia tanya, soalan ni ustaz nak buat macam mana? Okey, jadi kita pun tolong kira lah. Sebab rupa-rupanya dia cerita dia pun dah berbincang mesyuarat di kalangan waris sebelah dia lah sebenarnya. Tapi dia dapat jawapan dia macam mana? Macam ni. Jawapan dia ni ustazah. Sebab tu saya kata ustazah. Sebab pengiraan dia tu tengok. Zaujah ibnun bintun. Macam tu. Lepas tu dia ada lagi seorang rupanya. Kan? Akhun li ummin. Dalam kes ni iaitu akhun li ummin. Dia tak cerita saya. Dia tunjuk jawapan ni. Kan rupanya ada lagi iaitu saudara seibu. Saudara seibu dalam kes ni. Jadi saudara seibu ni ditulis ditanda dengan mim, maknanya mahjub. Kenapa? Kerana saudara seibu ni syarat dia nak dapat bahagian dia mesti tidak ada waris lelaki ke atas iaitu ayah ataupun datuk, dan syarat kedua dia mestilah tidak ada waris ke bawah. Kan? Daripada kalangan anak, cucu, cicit dan seterusnya. Barulah dia dapat bahagian dia. Kalau seorang dapat 1/6, lebih daripada seorang dia dapat 1/3. Dah kira lah lelaki dan perempuan. Dan kalau berhimpun di antara lelaki dan perempuan, bahagian itu tidak dibahagi seperti bagaimana orang-orang yang lain, iaitu 2:1, laki 2 bahagian, perempuan dapat 1 bahagian. Tetapi sebaliknya dibahagi untuk adik-beradik seibu ini, kalau dia berhimpun di antara lelaki dan perempuan dengan kadar sama banyak, iaitu sama rata. Laki dapat sama macam perempuan. Macam tu kaedah dia. Tu kita akan bincang dalam masalah adik-beradik seibu nanti. Okey. Jadi dia bagi soalan ni, dia bagi contoh jawapan dia ni. Jadi saya tengok ni pelik sikit. Sebab apa? Antara lainnya, kenapa dia peliknya? Ni zaujah ni isteri isteri. Ustaz dia tahulah. Kalau ustaz dia tahu zaujah ni isteri. Kalau orang lain tak belajar bahasa Arab pun keliru sikit apa pula ni kan. Ni zaujah ni isteri. Ibnun anak lelaki, bintun anak perempuan. Baik. Dia keliru sikit sini. Sebab apa? Kenapa zaujah ni dibagi 3? Rupa-rupanya bila saya cek balik kan, saya kira dapat lain. Nak kita tengok dulu macam mana pengiraan dia. Okey, saya jelaskan semula nanti kita tengok dulu macam mana pengiraan dia. Kalau ikut sebenarnya sebenarnya pengiraan dia sepatutnya dia dapat dalam kes ni ialah di mana okey, isteri, sebab isteri seorang saja. Isteri seorang saja, dan kemudiannya anak lelaki ada 13 orang. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 dan 13. Sebenarnya 6 orang anak perempuan. 1 2 3 4 5 6. Macam tu. Okey. Jadi kerana isteri ni seorang, sepatutnya dalam pembahagian dia isteri dapat berapa? 1/8. Kan? 1/8. Anak-anak ni bila ada anak lelaki, anak perempuan akan menerima asobah bersama dengan anak lelaki. Sepatutnya jadi macam ni. Okey. Keluarnya jawapannya ialah oleh kerana ada satu saja bahagian fardu iaitu 8, maka kita ambil pembawah dia saja untuk naik ke atas. Jadi 8. Jadi sepatutnya isteri dapat 1. Baki 7 diberikan kepada anak-anak. Macam tu. Tapi dalam kes tadi dia bagi isteri dapat berapa tadi dia kata? Isteri dapat 3. Situ pelik sikit. Sebab apa? Dah selisih dari segi pengiraan dia dengan yang saya buat. Jadi bila saya cek balik, saya pun akhirnya saya tanya balik, kenapa dapat 3? Kan? Last saya cek tu rupanya saya timbulkan persoalan, adakah sebenarnya orang ni bernikah lebih daripada seorang? Sebab menasabah juga dengan anak yang ramai ni. Rupa-rupanya betul. Kan? Suami ni, arwah suami ni pernah bernikah 3 orang isteri. 2 mati dulu. Kan? Jadi tinggal seorang yang hidup masa dia meninggal.
Sebab tu jadi bila dihimpunkan anak-anak dia daripada isteri pertama, kedua dan ketiga, hak tu yang jadi jumlah tu ramai tu. Kan? Pelik juga kan. Larat mak ni tu nak beranak kan, sampai 13 lelaki 6 perempuan pula kan. Jadi rupanya ada 3 dapur cerita dia kan. Bila 3 dapur ni bagi-bagilah sikit seorang kan. Macam tu kan. Jadi bila kita kira tu kita akan dapat macam tu. Jadi anak lelaki ni 2 bahagian. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. 24, 26 kan? Okey. Kan? 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Jadi 32 bahagian. Semua sekali. Untuk bahagian sobah ni kita nak bagi 7 ni kepada 32 bahagian. Okey. Kena bagi kepada 32 bahagian. Bukannya bagi kepada 2 bahagian untuk lelaki, 1 bahagian untuk perempuan kan. Bukan macam tu. Maknanya setiap anak tu yang menerima sobah tu layak kalau lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Jadi kita kena jinturkan jumlah dia, kita akan dapat berapa bahagian dia? 72 dalam kes ni kan. Jadi boleh bagi tak boleh bagi kan. Jadi nak buat macam mana? 32 ni naik ke atas, darabkan dengan 8, maka kita akan dapat berapa? Darabkan guna tak nampak macam tu. Okey. Jadi kita kira 32 darab 8, 32 darab 8, kita akan dapat 256 bahagian. Asal masalah yang perlu kita pecahkan. Kemudiannya kita darablah 32 darab 1, 32. Lepas tu 7 ni kita buat deras dulu. 7 darab 2, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Macam tu. Tak cantik lah sikit sebab tak ada tu kan. Kalau kita guna kalau mahir, tuan-tuan mahir guna Excel, cantik. Buat jadual kita ni kemudiannya untuk anak ni 7 darab 1 je. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita hitungkan balik semua sekali ni, 32 campur 14 campur 7 ni semua sekali ni kan, mesti keluar dia balik 256. Kalau tak keluar, mesti ada silap kat mana-mana. Kena check balik. Ulang balik pengiraan, proses pengiraan tu. Jadi kalau kita tengok sini kan, hak yang jawapan yang diberi oleh ustazah tersebut, dia dapat ni. Jadi bila kita buat analisa tu lain sikit lah. Dia dapat 200 dia dapat berapa ni? Dia dapat 768. 24 ni kan. Dia darabkan ni 24 ni dia darabkan dengan 32. Jadi memang besar lah. Sebab tu kita kena dapatkan kecil. Ni mungkin kerana dia mengira dengan ketiga-tiga orang isteri. Hak yang telah meninggal pun dia masukkan juga. Jadi sebab tu dapat 3 bahagian. Sepatutnya 1 bahagian je lah. Okey. Lepas tu isteri ni, cerita tentang isteri ni, 1/8 bahagian isteri ni. 1/8 bahagian isteri ni, kalau katakanlah dalam kes tadi, isteri ketiga-tiga orang yang dia menikah tu kan, hidup belaka masa dia mati, maka isteri tu cuma berkongsi daripada 1/8 tu saja, dengan dibahagikan dengan secara sama rata. Bukan setiap seorang dapat 1/8. Dan dalam kes ni juga sebenarnya kalau kita lihat kan, kita balik semula kepada pengiraan ini yang asalnya kan, yang mana kita tengok di sini dalam kes ini isteri ini tinggal seorang. Ini menunjukkan juga bahawa tidak semestinya bahagian fardu yang paling kecil, iaitu berapa kita belajar dalam bahagian faraid ni, 1/8 lah kan. Dia ada 2/3, dia ada 1/3, dia ada 1/6, 1/2, 1/4 dan 1/8. Bahagian yang paling kecil sekali yang kadang-kadang biasa orang timbulkan dengan 1/8 ni bahagian paling sikit sekali. Siapa yang dapat? Isteri. Kalau kena pula poligami, dia berkongsi pula. Orang kata kan, selalu orang kata kan, lalu dia kata buatlah wasiat cukup siap-siap sebelum mati, buatlah hibah siap-siap kan. Tapi dalam tak semestinya 1/8 ni merupakan bahagian paling sedikit sebenarnya.
Tengok pada case by case. Kalau dalam keadaan macam ni, bila mana anak lebih ramai daripada isteri tadi, maka bahagian isteri akan menjadi lebih besar daripada setiap bahagian anak-anak. Walaupun pada peringkat awalnya kita tengok memanglah isteri ni sikit, 1:7 yang diperolehi oleh anak-anak. Tapi bila kita buat pengiraan yang lebih terinci, kita akan dapati sebenarnya bahagian isteri masih lagi Allah pelihara. Kan? Dia dapat bahagian dia. Kan? Dan bahagian dia dalam kes ni jadi lebih banyak pula pada bahagian masing-masing daripada anak-anak tu. Sebab tu maknanya kita tak boleh maknanya mengambil secara rambang mengatakan bahawa bahagian isteri paling sikit sekali. Jadi tak adil ni, faraid ni, buatlah hibah, buatlah wasiat. Kan? Ada orang mari nanti kalau kat sekolah-sekolah tu promote. Kan? Contohnya kan. Jadi kita kalau bila tahu faraid ni, kita boleh check lah. Betul tak? Adakah semestinya jadi macam tu ataupun tidak? Tengok case by case. Sebab tu maknanya bila nak terima satu-satu kaedah pengurusan kewangan itu, maknanya bila kita belajar faraid ni, kita boleh check dengan keadaan diri masing-masing. Sebab tak sama, setiap seorang di kalangan kita ni berbeza. Tak boleh maknanya kita pakai pukul rata belaka. Boleh faham tu cara tu. Itu yang antara benda yang maknanya saya nak sebutkan pada pertemuan kita kali ini. Boleh nampak boleh faham kalau nak faham tu pun balik malam ni menung dulu kan. Ni kita rakam ni boleh ulang balik kan. Lepas tu tak faham juga, minggu depan tanya. InsyaAllah setakat saya boleh jawab, kita cuba jawab lah. Ini satu bentuk soalan yang saya terima masa cuti baru ni. Ini soalan yang terakhir lah untuk penutup dia. Jadi kalau orang tanya tadi, ada satu soalan lagi orang tanya, tapi orang tak tanya saya lah. Orang ada post dalam satu grup itu ataupun dalam Facebook, saya lupa lah. Dia tanya, Ustaz, macam mana kalau seorang itu ada 3 orang isteri, tapi isteri pertama saja ada anak? Adakah semua isteri mendapat 1/8 ataupun isteri pertama saja dapat 1/8? Kan? Dia ada 3 orang isteri. Ada 3 orang isteri. Tapi hak dah ada anaknya isteri pertama je. Nak buat macam mana? 1/8 juga bagi 3. Ada jawapan lain? Baik. Kena tahu dulu, adakah anak tu anak dengan suami tadi kan, si mati, ataupun anak isteri daripada perkahwinan lampau dia. Isteri pertama dengan perkahwinan lampau dia. Kalau katakanlah anak itu memang anak suami si mati dengan isteri yang pertama kan, barulah kita kata semua isteri-isteri tadi akan berkongsi pada bahagian 1/8. Tak kira lah isteri kedua, isteri ketiga tu ada anak ataupun tidak kan, dengan suami tadi. Kena tahu dulu. Tak boleh kita kata mana 1/8 lah kan. Kena-kena sebenarnya suami tu tak ada anak pun dengan isteri pertama, tapi yang mati tu suami. Jadi ada 3 orang isteri dia. Dia menikah tu dengan janda contohnya kan, ataupun balu, ada anak ada anak, kemudiannya kahwin yang seterusnya tak ada anak. Jadi dia sendiri sebenarnya berkahwin dengan 3 orang isteri tu, dia tidak ada anak, dia mati. Maka isteri-isteri tu dapat berapa? Suami mati tak ada anak, isteri dapat berapa? Bahagian penuh dia lah, 1/4. Tapi kalau katakanlah suami tu mati kan, ada anak dengan isteri pertama, dengan isteri kedua, isteri ketiga je tak sempat dapat anak, maka di situ barulah maknanya semua isteri tadi berkongsi pada bahagian separuh daripada 1/4, iaitu 1/8. Nanti kita akan bincang, cuba bincang sikit, nampak macam ni kan. Kita akan bincang pada pertemuan akan datang. Kena sambung lagi sampai pukul 10 kan. Okey kita berhentilah dulu kan. Okey sebab musim cuti ni yang panjang-panjang sangat kan. Nanti minggu depan tak lagi dah buka sekolah nanti. Okey jadi insya-Allah kita akan tengok balik sekali lagi untuk bagi faham macam mana persoalan dia ni sebab saya cerita ni mungkin tak nampak, kita buat gambar aja sikit, mungkin kita boleh faham lah. Okey cuma sebelum menutup tu saya nak maklumkan kepada tuan-tuan, Ustaz Wahalim dia telah menulis sebelum ni buku dia, guru saya lah. Dia mula dia tulis buku yang pertama, pengurusan dan pembahagian harta pusaka di bawah DBP. Ni buku ni RM40. Dia sekarang ni cetakan dia kulit nipis lah. Okey. Kemudiannya dia ada buat tulisan dia yang kedua, ringkasan sikit lah sebab dia lebih nipis dan juga lebih sedikit daripada isi kandungan asal, dengan PTS kan. Buku dia ni, tapi buku dia ni tidak diulang cetak rasanya. Dia tak silap saya cuma tubik cuma sekali je rasanya cetakan dia.
lepas tu tidak diulang cetak. Jadi buku ni habis. Jadi baru-baru ni Ustaz Walim telah berjaya menerbitkan semula bersama penerbitan Aiko Syabab dalam bentuk yang lebih barulah. Saya tak sempat tengok lagi semua seluruhan isi dia, tapi secara asas daripada tajuk-tajuk tu lebih kurang sama lah. Kalau tuan-tuan boleh mendapatkan dengan Ustaz Walim sendiri, ataupun boleh yang terdekat ni saya rasa di buku di kedai buku Jendela Ilmu dekat dengan Sekolah Khairyah. Ada dijual yang baru terbit dan 3-4 hari yang lepas, tak sampai lagi seminggu rasanya. Kan dah minggu lepas juga sebenarnya, tapi tak sampai lagi seminggu. Boleh belilah buku ni untuk panduan. Dan buku ni dia ada tambahan sikit lah dengan isu antara lainnya, kat silap saya berkaitan harta sepencarian rasanya, isu tu. Kalau nak lebih nipis boleh ambil buku yang sini saya tulis Ustaz Khusairi yang pernah berceramah di sini. Ni RM10 je. Okey. Tapi saya tak jual belaka ni Saya cuma kalau ada simpanan dengan saya sikit lagi je ni. Yang lain tu kena cari kat kedai Okey. Yang PTS dah habis dah. Yang ni dah habis dah. Dia ganti dengan penerbitan hak baru tadi. Tuan-tuan boleh carilah. Kalau nak tempah tu kita kira semula lah. Saya tak jual lah masa ni itu saja untuk maklumannya. Untuk buku-buku faraid boleh kita buat rujukan lah dalam perbincangan kita. InsyaAllah minggu depan kita, kalau tidak ada aral melintang, kita akan sambung lagi perbincangan kita ini. Saya sudahi dengan mohon banyak kemaafan lah sekiranya terdapat salah dan silap dalam pengucapan pertemuan kita kali ini. Aku lebih mata tasma'un wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi